cikgu-cikgu. Okay, marilah kita sama-sama melihat step by step, baby step, bagaimana kita mau convert exam question paper 1 ini dengan cara yang tak payah retype lah kepada Google Form. So, mula-mula saya buka dulu kertas peperiksaan kertas 1 tingkatan 5 kimia. Lepas itu kita akan buka, saya guna delima lah. Jadi kita akan buka kita punya account, masuk dalam Drive, Google Drive. Okay, lepas itu kita buka satu new folder lah. Okay, new folder. So folder itu kita kasih nama akan dia peperiksaan pertengahan tahun. Contohnya 2021 kimia. Okay, create folder. Okay, lepas itu kita nampak di sini PPT means peperiksaan pertengahan tahun 2021 kimia. So klik masuk dalam folder. Okay, lepas itu kita akan tekan new, cari Google Form. Klik Google Form. Okay, kita akan nampak paparan macam ini. So letaklah nama kertas peperiksaan kamu. Okay. Jadi saya akan letak peperiksaan pertengahan tahun kimia 2021. Okay, lepas itu, okay, ini saya letak kertas 1 lah. Okay, so soalan pertama saya akan minta pelajar bagi nama penuh. So ini akan jadi short answer lah. Okay, soalan yang kedua, kita tengok yang pattern ini, add question. Add question, kita bagi kelas. Okay, kalau macam bahasa yang subjek teras, kalau kamu banyak kelas, mungkin kita bagilah 5 amanah. Okay, lepas tu kalau ada beberapa kelas itu kita letak terus macam ini supaya budak main tik saja. Okay, jadi saya hanya ada 2 kelas, so saya letak 2 bahagian beginilah. Okay, lepas itu, cikgu kalau kamu mau buat section, boleh begini ya. Tengok ini button yang macam equal sign tu, tekan dan dia ada section di sini. So ini kita boleh letak kimia kertas 1 ataupun kasih detail kimia tingkat 5 kurungan kertas 1. Okey, bagi arahan answer all the 40 question. Okey. So lepas itu kita akan tambah soalan, add question. Okay, oleh kerana kita buat objektif, so saya akan buat template terlebih dahulu. Pergi option 1, tulis A. Automatically, dia akan keluar suggestion add all. So, saya akan terus tekan add all. Okay, so question tu saya letak Q1. Maknanya soalan pertama. So, saya tidak payah asyik type. Saya boleh kasih tambahkan template ini. Lihat di sini ada perkataan duplicate. So, saya tekan 1 kali. So, saya akan ada second template. Jadi, saya tukar dia pergi ke question 2. Okay, tambah lagi. Question 3. Dan seterusnya. Depends lah cikgu ada berapa soalan. Okay, so contoh saya buat 4 soalan. Jadi, lepas template itu cukup, saya akan pergi ke soalan pertama. Klik di sini, nampak button ini, image. So, saya akan tekan, dia suruh kita insert image. Jadi, saya pergi ke soalan, objektif tadi, saya screenshot soalan yang pertama. Terus kasih letak di sini, tunggu dia proses. Okay, soalan akan wujud di sinilah. Oleh kerana soalan pertama saya, formatnya ABC sahaja, saya kasih buang D. Okay. Lepas itu, okay, kita buat untuk soalan yang kedua. Add image. Pergi soalan yang kedua.
screenshot, kasih masukkan, tunggu dia proses. Okay, soalan kedua akan wujud di sini dan seterusnya soalan ketiga, tekan insert image, screenshot, soalan yang ketiga sehingga option dia. Pindahkan masuk. Okay. Mari kita buat satu lagi soalan, question 4. Okay, jadi sekarang ada 4 soalan sudah. So, lepas itu kita buat sedikit setting. Okay, tengok di sini ada setting. Okay, kita jadikan, okay. So, di sini under general, kita letak limit to 1 respond. Dan sebab saya nak belajar menggunakan account MOE, jadi saya letak restrict. Kalau cikgu tidak mau guna account MOE, cikgu kasih uncheck dia sajalah. Okay. So, lepas itu, kalau cikgu nak bagi tahu student, mereka boleh terus cek jawapan. Jadi, kamu boleh kasih tengok dia si summary chart. Okay. Jangan kasih edit after submission lah. Okay. Lepas itu, kita jadikan dia sebagai quiz. Okay. Dalam setting kolom ketiga, make this a quiz. Okay. So, apa yang kita nampak di sini, kita kasih check ini immediately after each submission. So, student boleh check, boleh view score dia. So, jangan lupa kasih save. Okay, lepas itu, kita buat jawapan. Okay, pergi ke soalan pertama. Katakan soalan pertama jawapannya ialah C. Okay, tekan answer key. Tekan answer key, letak markah. Because objektif kan? Satu soalan, satu markah. Jadi saya tik jawapan C. Lepas itu, tekan done. Kemudian pergi ke soalan yang kedua. Okey, apa jawapan dia? Cek dulu. Soalan kedua. Jawapannya B, boy. Okey, jadi saya pergi ke soalan kedua. Okay, saya tekan answer key. So, tengok di sini. Point itu kita ubah bagi 1. Tekan B sebagai jawapan. Make sure dia tukar bagi warna green. Dan tekan done. Okay, seterusnya soalan yang ketiga. Apa jawapan dia? Soalan ketiga jawapannya D. Okay, tekan saja template. Go to answer key. Simpan satu markah, jawapan, D, dog, donkey. Make sure green and done. Okay, question 4, tekan template, pergi ke answer key, letak satu markah di sini, point itu, kemudian jawapan D, jawapan 4 ialah option D. Tekan D, done. Okay. Apa yang kita nampak di sini? Okey, apa yang kita nampak di sini? Okey, nampakkah perkara yang required? Kalau kita buka dia, maknanya jawapan student mesti mau bagi nama lah. Takut nanti ada yang terlupa key in kan? Okey, lepas tu kelas macam itu. So, kita boleh preview. Okey, nampak ini mata. Okey, tekan ini, dia akan bagi kita lihat preview. So, first page nampak macam inilah. Dia akan bagi tahu soalan mana yang mesti dijawab. Katakan saya lupa letak nama, saya terus pergi question seterusnya. Saya mau tekan, memang dia akan remind kita, oh saya lupa nama pula. Okay, jadi saya letak nama. Okay, lepas tu kelas 5A saya boleh pergi next. So, soalan kata, okay, inilah kimia tingkatan 5 kertas 1. Answer all the 40 questions. So, soalan pertama saya key. Okay, jawapan. Kedua, let's say saya sebarangan buatlah. Okay, so student tinggal klik-klik saja. Alright, so saya tekan submit.
So dia boleh nampak will score di sini. Tekan, jadi saya punya kertas 1 dapat kosong sebab semua salah. Okey cikgu. Okey, beginilah kita boleh buat perubahan. And then cuba kita perhatikan di sini ada total points 4. Sebab saya hanya buat 4 soalan, jadi kamu boleh cek di sini 1 soalan 1 markah. Total point untuk kertas ini hanyalah 4 markah. Okay, how do we get the analysis? Okay, respond nampak 1 means ada 1 orang pelajar telah menjawab kertas cikgu. Tekan respond. Okay, dia akan nampak di sini ada create spreadsheet. Kalau semua student telah siap, cikgu tekan di sini. Okay, create a new spreadsheet. Create. So kamu buka, kamu akan nampaklah siapa yang sudah hantar. Okay, nama student dia hantar dari kelas 5A, jawapan 1 hingga 4 ini. So cikgu boleh simpan ini sebagai evidence dan ada bagi tahu juga berapa jumlah skor. Jadi dari sini nanti cikgu boleh key in markah dalam template cikgu untuk yang TOV ke macam itu. Dia ada bagi tahu juga bila masanya, bila masanya pelajar ini menghantar menghantar jawapannya. Hari apa, masa apa. Ini kita boleh save kemudian lah. Cikgu, kamu cuba-cubalah ya.